Dan pada malam ini sukalah ingin membawa para jemaah sekalian kepada satu tajuk yang sangat penting untuk kita semua hayati khususnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi yang kerdil ini. Kata pengarang kitab kita Haji Sa'id Haji Ibrahim dalam kitabnya Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, membentuk diri manusia di dunia dan di akhirat. Seorang manusia yang hidup di dunia sebagai darul fana, yakni negeri yang hancur binasa, dan ia akan hidup di akhirat sebagai darul baqa, yakni negeri yang kekal abadi. Hendaklah ia membentuk diri mereka dengan iman dan Islam yang berasaskan kepada akidah yang sahih. Kita hidup atas dunia ni dipanggil darul fana. Lepas tu kalau kita tengok orang tasawuf lah, apabila dia zikir, apa benda biasa kita dengar? Fana. Nah, dah fana dah tu, maknanya hilang dunia. Tapi hilang dunia tengok juga jangan dak sembahyang. Ada pesen gitu kan, fana dia kata. Kita dah hilang dunia ni, tak nampak dah satu benda pun, habuk tak penting dunia. Lepas tu bi istilah fana. Itu tanggapan yang salah. Dunia darul fana, betul dunia yang hancur. Tapi tuan-tuan duduk atas dunia ke duduk mana? Sekarang ni kita duduk atas dunia. Dunia yang kita duduk ini, itulah yang dinamakan darul fana, yang tidak kekal. Yang mana? Yang akan bawa kita ke darul baqa. Apabila sabit itulah kita akan tengok sebab apa Allah jadikan kita atas dunia. Saja-saja ke? Tak. Kemudian apa Allah Ta'ala kata dunia? Istilah ad-dunya daripada perkataan ad-danaya. Biasa kita dengar denepen. Betul tak? Denepen lalu kat depan rumah mana apa dene? Ad-danaya. Perkataan Arab telah dimelayukan. Denepen. Jadi dengar, denepen makna kotor, hina, jijik, ataupun kita rasa tak selalu kawasan tu. Itulah yang dimanakan ad-danaya, dunia yang rendah, martabatnya sangat rendah. Kerana apa? Kerana Allah SWT nak lihat apa? Min aina anta wa ila aina anta, awak mari mana dan awak nak pergi mana. Kita ni mari mana? Mari daripada mana dan kita nak ke mana ni? Hala tuju kita ni ke mana, tuan-tuan? Nah, kalau kita tekan GPS, kita naik kereta nak pergi ke mana-mana. Contohnya kalau sesak sikit kita tekan dalam internet, dalam telefon, menghala ke tempat kita nak tuju. Jadi timbullah peta. Jadi kita follow dia, peta punya peta tu. Siapa tak? Boleh katakan 99% siapalah. Ada juga sesak barak. Moga dak update dan sebagainya tak. Tapi maknanya dah kita tahu saya akan sampai ke sana. Ke sana 5 minit lagi saya sampai. Disebut dah tu kan. Tekan sini nak ke Johor Bahru, Segamat. Dia pun masuk jalan ni, lekok sini street dan sebagainya. Kita follow je. Maka sapalah kita ke Segamat Johor. Kau hak dak ajin siapa dia rasa Allah ingat ke payah, senang je. Tak payah pakai peta dah apa. Tapi disebabkan first time kita nak sapa sana tak pernah sapa, kita gunalah peta. Baik, kalangan kita ni pernah tak sapa ke akhirat? Ada tak? Mati sekejap ke? Tak ada. Pada dengar orang royak je. Ustaz tu royak,
penceramah tu royak, baca Quran pun royak. Jadi apa benda GPS kitanya tu? Panduan kita ke sana. Ke sana yang pasti, bukan barang yang tak pasti. Maka kita ikutlah pandangan-pandangan daripada ulama-ulama kita yang menafsirkan macam mana kita nak urus dunia, macam mana kita nak jadi orang baik atas dunia, macam mana nak jadi peribadi yang baik, kerana kita semua akan ke sana. Sebab kita tak pernah sapa sana, tu tajuk dia. Kan kita tak pernah sapa ke Seramak sebagai contoh, Johor Bahru. Jadi kita pun confused, kok mana jalan ni, nak ke sana. Satu kali je bila kita sapa, ya Allah, dah betul dah hak yang pelang ni royak, peta ni royak, betul. Sebab itulah manusia atas dunia ni, dia akan kata belawak pun dia kata ke Nabi, dia kata ke Quran, belawak Quran. Dia kata kepada kitab-kitab, belawak kitab ni cakap bab akhirat saja, tak ada kerja lain. Belawak. Dia kata ke orang ceramah, orang mengajar, cakap bab akhirat je ustaz tu, sikit-sikit akhirat. Kalau cakap bab projek kan sedap kok. Sedap. Cakap nak buat projek tu, projek ni orang puas ada projek, kita nak projek lagi. Jadi apabila ditentukan akan matlamat kita nak sapa ke tempat yang kita tak pernah sapa. Ni sedap dengar, sedap. Jadi kita perlu mendengar sejak 69 dah umur ni. 70 dah umur ni. Dah ustaz baru 38, muda lagi. Ada orang tua biasa kata gitu. Saya pun kata ke anak saya, awak muda lagi, baru 16. Seri je kita. Kita katakan anak gitu, orang tua kata kita, awak muda lagi 30-an, 40-an. Saya 70 dah. Sama je kita ni, muda tua semua menghala ke sana, menghala ke Darul Baqa. Itu yang kita nak faham. Yang kita nak faham, bukan sekadar faham, yakin. Yakin ini timbul bila kita ada sedar, kita faham. Sebab itulah ilmu ini barang yang Allah beri. Ilmu ni barang yang Allah beri. Melalui siapa? Dengar. Melalui siapa? Kita mikir. Pagi kita ngadak ke patah, betul tak? Pagi kita tengok alik surga tu, matahari terbit, istilah dia, betul tak? Sekarang matahari terbenam, jatuh main maghrib, tadi main subuh. Kita pun pandang gitu lah. Masa umur 5 tahun matahari tu terbit, matahari terbenam. Lepas tu umur 50 pun matahari terbit, matahari terbenam. Pada tengok tu tak mikir, ada ketikanya matahari naik, maknanya dia tak tetap situ, gerak. Ada ketikanya dia jatuh. Kita pun ambil iktibar, saya kau tu dah ni tak sedar, anak ada cucu dah. Bukan kita ada cucu, anak pun ada cucu dah. Tuanya kita dengan masa yang berjalan. Masa yang berjalan sehinggalah kita tidak menyedari bahawa kita nak ke Darul Baqa dah ni. Nak ke sana dah. Persiapan ada ke belum? Cukup ke lagi? Duit akaun cukup tak ni? Nak keling akhirat ni. Atas dunia ada mesin ATM, cek waktu BPT. Akhirat mesin ATM pun ada. Nak keling pun ada. Caranya macam mana? Melalui ilmu ni lah, ilmu yang kita sedang bicarakan. Maka ini bermakna akidah merupakan asas utama. Ni keyakinan. Akidah ia berkait dengan al-aqdu. Baik, al-aqdu. Baik, hari raya korban, siapa pernah korban? Kita insya-Allah adalah yang pernah buat korban dan bakal buat korban kalau ada rezeki yang lebih. Kita nak sebelah lembu. Lembu tu dia ikat ke dia lepas? Dia ikat tak? Pernah tak kita sembelih lembu hak tak ikat? Ayang pun dah kan dah kejar, kena molek ambil pedang, tunggu je jongor kepala kecau pacung ayang. Tak tahannya kejarnya laju berdoa. Terik ni geram doa ke ayang ni, berok kata berok umur jirang nak sembelih juga. Sembelih lah kira nak marah. Al-uqadu, mari timbul perkataan
igak, pegang dan kemah-kemih dia, kita pun sembelih. Betul tak? Perkataan uqadu ialah tali pengikat asal dia. Jadi uqadu ialah yang menekat-tekak sesuatu benda, yang menyebabkan benda itu tak boleh gerak. Itulah yang kiahkan kepada akidah kita. Mana apa akidah? Benda yang kita ikat. Benda apa yang kita ikat? Yakin kepada hak atas. Siapa yang jadikan kita? Allah. Siapa yang menghidupkan kita? Allah. Siapa yang bakal mematikan kita? Allah. Beri makan kita? Allah. Tangan kita gerak? Allah yang gerak. Hati kita jadi baik? Allah yang sucikan. Kita niat nak mari masjid, Allah luruskan hati kita mari ke masjid. Dan Allah tetapkan pula punggung kita masjid kuliah maghrib. Sebabnya hak mari ramai, hak balik ramai. Ada juga kan, maksudnya Allah lah yang memberi panduan ataupun memberi hidayah kepada kita untuk kita tetap masjid jemaah, kemudian nak dengar kuliah, ataupun kita kata nak ngaji Quran, nak jadi baik Allah belaka. Hari ni lah, bayangkan manusia dia jadi lara dengan piti. Lara tak dengan piti? Lara. Rupanya nak boleh piti tak payah mana. Dulu pakai tudung, sekarang tak pakai tudung. Dia punya video dia dalam YouTube ke, dalam internet ke, berjuta ke tengok. Internet bayar ke dia. Dulu pakai tudung, pecah tudung, glamour jadi artis. Lepas tu bayar 70,000, 80,000 sebulan, sejuta setahun. Oh, pernah tak tengok duit juta? 1 juta banyak tu. Nah, kita buat masjid ni berapa juta memang banyak, tapi kita tak tengok apa duit juta tu. Dah siap. Jadi manusia hari ni mengejar kebendaan. Selagi mana banyak benda, nak tunjuk. Tengok rumah saya, kereta saya, harta benda saya melancong sana sini, masya-Allah. Jadi kita berserung. Tanya, awak melancong ke sana sini ni Mekah berapa kali siapa? Mekah. Tak je siapa Mekah. Paris mana kali. Macam kita kata ada sahabat-sahabat kita yang bukan semualah, ada seorang dua yang jemaah tabligh. Kita tanya, awak gimana? India. Mana? Pakistan. Mana? Bangladesh. Mekah tak pernah. Saya kata, hak mana afdalnya Mekah dengan Pakistan? Tak pernah siapa. Kita kata teragi sekali Mekah tu, lepas tu pergi sambung balik Pakistan. Dia tak faham aulawiyat, keutamaan di mana. Nah, menunaikan tempat yang Nabi suruh, Mekah, Madinah, apa lagi, Baitul Maqdis, tempat yang kalau nak pergi sama tak apa. Kalau ada duit pergi sama tak apa, tapi kalau melampau banyak nak pitih, kalau sebulan sekali pergi umrah, berdoa. 3 bulan pergi sekali, 3 bulan pergi sekali, 3 bulan masuk tabung masjid. Kan masjid ada khairat kan, atau masjid kan ada orang derma, orang miskin, orang susah. Bulan ni hamba ni pergi umrah laki bini, pakej je 8,000 se, jadi 16,000 hamba sedekahkan untuk badan masjid, sedekah orang. Oh, payah jumpa gitu. Tanya dia nak pergi umrah kena haji. Haji sunat dah, buat apa? Haji murah sekali je seumur hidup. Haji dan umrah ni tuan-tuan, sekali je seumur hidup. Ada duit ke tak ada duit? Nabi kata sekali je. Nabi orang miskin ke? Tak, Nabi buat sekali je. Bila kita ada duit, duit tu mahala ke mana? Hawa nafsu kita banyak. Hawa nafsu ni kata Imam Ghazali rahimahumullah dalam kitab Mau'izatul Mu'mini, antara manusia yang terpedaya dengan ibadahnya sendiri ialah apabila dia rasa ibadat dia semakin banyak dan dia rasa dia dekat dengan Allah, sedangkan dia tidak mempedulikan orang yang ada sekeliling dia. Tak peduli orang susah ke, orang miskin ke. Sebab apa? Kang saya kerja kuat kan, PT saya lah. Kang saya bisnes banyak untung, awak mana rajin, awak malah. Awak duduk saja rumah tengok orang miskin. Kita royak dah kan menega, kita royak dah tu sombong dah ayat. Awak Allah beri rezeki banyak, jangan guna ayat awak malah ayat pada orang miskin. Bukan orang miskin malah, tapi tak ada peluang. Orang susah-susah ni jangan kata dia malah.
tak ada peluang dia. Boleh jadi kita peluang lebih. Ada siji ngaji tinggi, kerja sedap, gaji banyak. Orang lain siji tak ada, kerja tak berapa tu mana, gaji sikit, anak pula ramai, keluarga susah, mak ayah dia pun susah, turun pada dia pun susah. Tapi kita ni, kata Imam Ghazali, terpedaya dengan ibadah kita sendiri. Terpedaya. Sebab kita kata sedap, syok. Ayat sekali, saya rindu Baitillah. Saya rindu Baitillah. Saya rindu rumah Allah. Jiran sebelah, makan pedok. Ini ayat manusia terpedaya. Lepas tu kita mengaji dalam bab lain pula, sebut berkenaan dengan ini. Manusia bukan sekadar dijadikan untuk kita je. Mana kita ni bukan jadikan kita ni kerja fikir pasal kita je. Fikir keperluan kita, fikir anak bini kita dak. Dia fikir juga orang lain. Fikir juga keperluan orang lain. Untuk membentuk diri manusia menjadi seorang mukmin dan muslim. Ini seorang yang beriman dan beragama Islam. Jadi Allah Ta'ala nak kita ni jadi orang yang beriman dan orang Islam. Sebab itulah nak sah Islam kena beriman dulu. Nak sah iman, Islam dulu. Masuk Islam, kemudian dia beriman. Beriman ni antaranya yakin pada Allah, yakin pada kiamat dan sebagainya. Islam, mengucap 2 kalimah syahadah. Masuk Islam maksudnya. Masuk Islam. Ataupun kita sudah Islam. Dalam sembahyang kita sokma mengucap kalimah syahadah. Betul tak? Tahiyat akhir, tahiyat awal, mengucap Allah. Sebab tu kalau kita tengok orang baloh bawa kedai kopi ke mana-mana, kita pun baloh laki mini bawa baloh ni, ataupun ayah dengan baloh dengan anak, biasa kita sebut benda ngucap tu. Sebab apa ngucap? Kalau orang Arab dia tak panggil ngucap, dia panggil selawat. Jadi selawat dengan ngucap ni benda yang besar dalam agama. Ngucap asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah, selawat besar. Saya nak buat satu cerita lah. Cerita ni betul jadi pada saya ni pada bulan puasa, masa saya belajar dulu. Dan masa belajar, masa tu hampir nak buka puasa dah. Jadi kita keluar nak pergi beli roti, nak beli barang nak buka puasa. Jadi dalam perjalanan tu sampai ke kedai roti, dia ada pekan kecil je. Saya duduk pinggir bandar di Kahirah, Mesir. Tak duduklah tengah bandar, tapi pinggir bandar pun 2 kali Kuala Terengganu lah. Pinggir bandar dia. Sibuk lah maknanya. Pergi nak beli roti, kemudian sibuk penuh kereta jujuk ni, dah mayang kat dekat garik yang pukul 5 macam tu lah. Lepas tu ada orang baloh. Saya pun lari dah sikit. Jadi seorang hamba Allah depan tu, kereta buruk sikit. Dan hamba Allah belakang tu langgar bonet dia, langgar bontuk dia, ketong. Sikit je, bukan remuk. Jadi hamba Allah depan ni tubik. Hak belakang kereta baru sikit. Ya super serana, tak ada benda je tubik, macam-macam. Dalam masyarakat saya tak sembuh. Super serana masyarakat saya faham. Dia super situ ni, super sini, dia kata ke hamba Allah depan tu. Hamba Allah tu kereta buruk, relax je. Saya kata mamak ni pagak kena katok ni nyaknya ke dia. Dia kata macam-macam. Belah puasa tu. Lepas tu hak depan tu kata, intahai tak? Sudah dah. Dia belabel. Memang salah hak belakang, muka dia berit dah, nyembah juga salah belakang, tapi kereta dia buruk sikit. Lepas tu mulai ada kawan hak depan tu, dia kata susah dah. Dia pun okey, aku nak ayat kamu. Dia mau ambil kok belakang dia senapang. Menak nak tanya. Kenapa tu? Saya duk tengok tu, Allah, kenapa aku lari. Jadi sejarah pula kata gini. Ya cus kenapa tu? Muka dia boleh rupanya. Munak nak tanya. Atas watang hidung tu. Nak jadi dia acu gitu lah. Dia akakkan dia acu gitu. Kita berapa lari. Acu. Menak ke ni? Agak hak lain, hak duduk tepi tu, sallallahu ala Nabi gini akak. Selawatlah pada Nabi. Debol aku. Jadi mamak hak belakang kereta baru sikit tu, boleh punya dah hati lah saya kata. Minta maaf gini, tolong. Ampunkanlah, tolonglah. Baru tahu. Manusia ni kadang-kadang sedar diri. Dia tengok, oh sama.
Dia tengok orang, oh ni lalu orang aja. Lepas tu kutuk. Manusia ni, sebab tu kita jangan melihat pada luaran. Nah, boleh jadi dia ni dah aja senyum pun mari sejik. Mari sejik dah aja senyum. Kita kata mu ni masalah dah. Tapi kita tak tahu dia masalah piti, masalah rumah, kereta dah hidup, dah anak dia sakit. Jadi dia nengung gitu, keruk dahi. Masuk masjid mayang kita nak tanya berserung dah. Tapi masalah berdoa banyak dalam kepala dia. Cerita tanya, mak ada masalah dia, mak tengok dak je senyum je. Aku nak khabar gini apa gitu. Nah, apa kita tanya masjid kat boleh tolong. Masalah orang memang kita tak boleh ambil tahu. Tapi kalau kita tanya adalah orang cerita tak. Sebagai contoh, jadi manusia ni luarannya tak boleh hukum lalu. Tengok muka dia gitu ni memang jenis memang tak ada baik dengan orang ni. Baik. Setiap daripada ahli kita yang mari masjid, insya-Allah jadi ahli syurga. Kita letak gitu. Comel tak? Comel selalu. Setiap daripada kawan-kawan kita, walaupun kita tak kenal, mari ke masjid, awak semua insya-Allah ahli syurga belaka. Jadi kalau dia ahli syurga, takkan kita nak kata bapa mau mari masuk syurga atas. Kita nak dia jadi ahli syurga semua. Orang kafir pun kalau kita boleh nak ajak dia masuk Islam, sebab nak atas dunia baik tak sekira baik atas dunia ni dengan orang kafir lah. Tapi dia kafir nak kata ke mana, tak boleh selamat dah. Yang boleh selamatkan ialah awak masuk Islam, tu je. Batulah kalau saudara kita, jiran kita, kawan kita hak tak kenal pun, insya-Allah semua ahli syurga. Kita nak semua jadi ahli syurga. Orang yang baik jadi ahli syurga, walaupun dia ahli maksiat pun, jahat lah atas dunia ni, merokok, meramu, dia Islam lagi dia tu. Tapi buat jahat, kita doakan dia. Kan comel tu. Jadi manusia ni kita sentiasa ikat dengan perasaan ataupun hati kita ni, kita nak molek belaka. Kita kata dah PKP kan, nyepakoh situ, nyepakoh sini. Bukan sejik ya, surau mana-mana semua pakoh, tak boleh duduk. Tok Imam dia boleh kata betul kan sah. Biasa kan Tok Imam kata rapatkan sah. Tok Imam tak boleh sebut rapatkan sah. Kita pun pening nak rapat ke mana. Langgar arahan kerajaan. Hak ni pun kita kata Allah, Tuhan uji kita sikit lah. Uji kita mari masjid, ada kumang lagi ke? Tu tak tahan tanya. Masjid ada kumang lagi ke? Soalan hari-hari. Rumah Allah kan, mana ada kumang? Soalan tu tak ada jawapan. Kurang-kurang pun kita ikhtiar tau. Ni pun belah-belah pakar pun dah cukup 3 sah. Kalau tak pakar tu komang kompeng separuh sesah je. Ni ada masjid hok ramai orang pun dia pakar-pakar dah sampai belakang pun. Boleh jadi terlalu takut dengan kumang, masjid pun tak bagi tu. Dah takut kumang ni makhluk Allah juga. Macam kita tengok rimah juga. Rimah ni nampak depan tu tak? Kita pun lari. Sebab apa? Rimah nampak yang akan terkam kita mati. Kumang pun gitu juga. Tetapi kedua-duanya makhluk Allah SWT. Bercakap tentang rimah ni, saya ada satu cerita. Ni banyak cerita sikit tak? Biarlah orang muda pun, orang tua banyak lagi cerita. Kalau cakap orang tua, susu saya suka kawan dengan orang tua-tua. Orang tua-tua ni lagi banyak cerita. Ayah saya arwah lah, kat 80 dah, dia meninggal lama dah, lebih kurang tahun 2012 meninggal. Dia cerita pada saya, masa tu kita budak-budak, dia cerita dia nak noreh dengan arwah mak saya. Mak saya umur 2 tahun, mak saya tak ada dah. Masa mak saya tak ada adik seorang 6 bulan. Jadi saya tak ada mak, sampailah saya sekolah menengah baru ayah kahwin lain. Nak cerita dah pasal rimah ni, bukan cerita pasal saya. Baik, lalu cerita ayah khabar, ayah cerita arwah ayah cerita, dia pergi noreh getah. Tepat rumah dia ke nak noreh getah lebih pada 10 km jauh, jalan kaki lah. Orang dulu kan. Lalu kok gerak dia panggil lorong gitu, denai gitu dah. Satu ketika arwah mak jalan di depan, ayah duduk belakang sikit, lebih kurang jauh kot lah, sini ke tiang lah. Ayah ceritalah. Jadi depan pada mak arwah mak saya ni
ada rima, jalan nak rima, cokoh duduk tengah jalan. Rima. Bukan nak ajar ilmu rima ni. Nak royak ilmu orang tua. Jadi arwah mak saya ni kecing tu cukup. Ada ke orang tengok rima? Hai, tak ada. Tengok babi pun berapok lari. Takut. Ayah saya duduk belakang ni, jauh lah. Ayah kata, jangan gerak, duduk diam. Lepas tu ayah beri sama je ke rima. Hei rima, aku nak pergi noreh. Aku tak kasi kacamu, jangan kaca aku. Sila beri lawan. Oh, berani. Ayat arwah orang tua. Saya dah boleh ilmu benda dia baca. Dia mati dah. Saya dah tanya, dah ayah baca benda. Jadi ganah doa ni. Gimana tu lagi gitu, dak dang akak benda nak dak lagi. Kali lepas ni jangan tunggu saya Ustaz. Kan ada ilmu tu. Derung sikit. Ilmu penunduk rimau tak ada penunduk rimau. Dan ayah saya pun arwah tak pernah ada ilmu pelik-pelik. Ilmu duduk rimau ke nunduk gajah ke tak ada. Standard je gajah lalu kat depan rumah beru habis pokok pisang. Duduk kat hutan tu, setiu tu. Kampung sebelah setiu. Langkap alik dalang tu. Situ kan hutan aja. Jadi yakin dia pada Allah, dia boleh royak gitu dan Allah selamatkan dia. Maknanya itulah nak khabar yakin kita pada hak atas tu. Hak atas tu. Pergantungan diri kita pada hak atas, kemah. Kita pegang kemah. Allah akan tolong kita. Masanya bila? Terserah pada Allah. Jangan ambil kerja Allah. Sebetulnya kita, ya Allah, anak aku sakit ni, kau sembuhkanlah. Anak kita sakit, nak belah ke, nak beranak ke, susah. Kita jangan ambil tugas Allah, sembuhkan segera ya Allah. Kita kata, ya Allah sembuhkanlah, kerana kaulah yang maha penyembuh. Bila sembuh, kerja dia. Doktor kata anak awak ni kanser, 3 bulan lagi mati lah. Dalam hati kita dah boh kecut kepen takut, Allah 3 bulan lagi anakku. Walaupun doktor kata gitu, kita masih ada Allah. Kita masih ada Allah. Doalah siang malam bertawassul, ya Allah, ini amal soleh yang pernah aku buat. Ini panggil tawassul. Tawassul. Kita buat suatu, kita kata silah hubungan dengan suatu benda yang kita minta tu dengan Allah, dengan amal soleh kita. Ya Allah, aku pernah buat baik dulu kepada adik aku hak susah, aku tolong dia sampai 10,000, maka kau sembuhkanlah anak aku ni. Aja dengar tak ayat gitu. Tapi jangan bising kat orang lah, tengah malam lah sendiri-sendiri. Ya Allah, muka cerita ke member ke pasar tak ada pedah. Cerita ke kawan, banyak kita ni cerita ke member kata, oh aku siangmu. Cerita ke kawan, susah kita. Kalau kawan tu yang jadi memahami, okey, tepuk belakang, sabar. Kalau kawan tak memahami, mudah buat orang lain susah kok. Kan sia-sia saja cerita kita. Ceritalah pada hak atas tu. Hak atas tu. Ya Allah, coronavirus ni banyak berdoa di Malaysia, hapuskanlah. Tengok ulama kita doa. Mari je coronavirus, ulama kita setiwi doa selalu. Termasuk dengan Perdana Menteri pun kita doa. Kita pun tak ada doa, ya Allah penyakit ni banyak, sembuhkanlah, hilangkanlah. Doa dah tu. Kita gantung kita dengan hak atas. Kumang mari dok kiranya perkara poh habis, beribu-ribu orang kena. Akhirnya berlalu begitu je. Buat kita letak hak atas tu. Jangan letak dengan diri kita. Kemudian ikhtiar lah. Dan kalau anak sakit, berubat. Kalau PT tak ada, ikhtiar, kena cari PT, kena kerja. Kerja tu ikhtiar. Rezeki Allah beri. Kena faham. Jangan keluar pagi, hari ni nak pergi mana? Nak cari rezeki. Dah betul tu. Kita keluar ikhtiar, rezeki hak atas, bukan cari rezeki, sebab rezeki dah tetap dah. Faham tu? Orang kita cari rezeki ni, mana nak pergi pasar cari rezeki sikit. Salah tu.
Nak pergi mana? Nak pergi niaga, cari rezeki sikit. Salah tu. Hak betul apa? Nak pergi mana? Nak niaga, ikhtiar. Adalah rezeki Allah beri. Macam mana? Niaga, kemah, cakap sungguh. Ini barang saya, belilah. Ni barang berkualiti. Sungguh lah. Ni gak, tengok orang niaga leniak, budaya. Dia duduk kedai, dia maheseng. Wow. Dia maheseng tau. Kita masuk kedai, bang, rupah ni ada. Sekejap. Kejap je, maheseng lagi. Tak jawab lagi kita. Kita pun lari kedai lain. Dah nak boleh rezeki macam mana? Sebab awak bukan sifat peniaga yang baik. Sebagai contoh lah, kalau orang tu peniaga. Jadi kita kena jadi apa yang kita nak. Apa yang kita nak atas dunia ni, sebagai orang yang kuat iman kita pada Allah, yakin pada Allah. Kalau kita peniaga, rezeki itu memang Allah beri, tetapi wajib ikhtiar lah. Bukan pagi doa, petang doa, malam doa, tengah malam pun doa, kerja pun tak buat, barang pun sekun rumah, cakap pun tak, jumpa orang pun tak, malah cakap dengan orang, hamba nak khabar ni, hamba ada ayam kapung, ada ayam hutang, ayam kapung ni hamba jual seekor 50 riyal. Nak sebut tu takut. Sebab apa? Orang kata mahal dah. Orang kata, kan orang kata mu mahal apa? Ayam kapung mu jual sampai 50 riyal seekor. Ada ayam kapung aku bakal ayam hutang. Apa kau ada 5 ekor? Ambil 150. Cakap sikit Tuhan beri rezeki. Kalau awak senyap rumah mampu ayam. Sebagai contoh, maknanya ikhtiar tu. Sebab itulah orang yang beriman, ciri-ciri dia ni, ia ikat hati dia dengan hak atas. Seperti mana generasi yang pertama, generasi sahabat Nabi SAW. Sahabat Nabi ni orang kaya belaka ke? Tak. Susah. Daripada Mekah susah sampai ke Madinah, sehinggalah ada yang kata ambillah harta benda mu nak ambil. Sahabat Ansar kata ambil, sebab mu susah aku tolong. Sahabat-sahabat Muhajirin kata tolong aku tunjuk, mu tolong tunjuk pasar mana ada di Madinah, aku nak berniaga. Sebab itulah mereka ni yakin kepada Allah. Maka dengan sebab itulah Allah Ta'ala menyuruh umat manusia dalam hidup ini dan kehidupan mereka sehari-hari, mereka beriman dan menganut agama Islam. Agama yang disuruh Allah Ta'ala ikut Islam je. Agama lain berlawak lah tu. Baik, kita cakap pasal agama ni. Atas dunia ni apa agama? Kita pun senara agama apa yang ada. Kristian, Hindu, Buddha, Yahudi, Majusi, macam-macam lah. Berlambak agama hak. Termasuk Syiah hak sesat lagi, macam-macam lah. Hak sesat, hak betul ada kok. Hak sesat. Baik, macam-macam anutan manusia yang ada. Tapi Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quranul Karim, aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Kata Allah Ta'ala, kata macam mana? Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulullah dan kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulullah, dan juga kepada kitab-kitab suci yang telah diturunkan terdahulu daripada itu, dan sesiapa yang kufur ingkar kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan juga akan hari akhirat, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang telah nyata. Surah An-Nisa 136. Sesat yang nyata dan sejauh-jauhnya. 136 surah An-Nisa. Allah Ta'ala kata kena beriman pada Allah, beriman pada Rasul, malaikat, kitab, hari kiamat, dan termasuk dalam perkara iman ataupun rukun iman yang kita dah faham. Jadi akidah berkait dengan perkara yang kita tak nampak. Ada juga perkara nampak. Kita beriman pada Al-Quran, kitab. Hak dah nampak banyak. Beriman pada Allah dah nampak. Mana iman kita? At-taqwa hahuna, taqwa sini. Jadi iman kita di dalam. Sebab itulah iman dipanggil amrun
dhamir ataupun amrun batiniyun, perkara dalam, perkara batin tak nampak. Baik, kita ambil contoh, kita makan nasi khabu lah contoh. Nasi khabu ni kita sama-sama kita ni tak punya selera sama. Ada orang nak nasi khabu ada kuah ada orang nak nasi khabu tak ada kuah, kering. Ada orang nak nasi khabu nak pedas, nak ada lada. Ada orang nak nasi khabu kosong je, dia nak pakai khabu tu, nak pakai tu je, pakai ikan je. Ada orang makan nasi khabu tambah hak color biru, nak color hijau. Ada nasi tu warna, hak tu pun balah gak bak warna. Ada orang nak nasi khabu, dia kata kalau boleh nasi ni masin sikit. Kan tak sama situ tak? Tapi namanya nasi khabu lah ke? Namanya tetap sama, tapi cita rasa berbeza. Sebab itulah kita semua ni, Allah kita Tuhan yang sama, tapi perasaan kita pada Allah berbeza-beza. Tak perasaan kita pada Allah. Ada hak yakin, ada hak separuh-separuh, ada hak kenal betul-betul, ada yang baru nak kenal, ada yang separuh-separuh. Kita kata ada kadang-kadang kenal, kadang-kadang tak kenal. Ada tak kenal terus Allah walaupun dikata Islam. Tak? Sama je, benda yang sama, tetapi nak sapa ke Allah tu berbeza-beza. Sebab itulah kita nak bagi rasa kita pada Allah sama je. Maksud apa sama? Yakni ikat tu kuat. Perasaan kita pada Allah ni kemah keming, sehinggalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan, dia kemah dengan sahabat ni, dengan Rasulullah. Apabila berlaku perang, menang, lalu bagi harta rampasan perang, bagi-bagi. Jadi sahabat ada yang boleh, ada tak boleh. Lalu sahabat yang tak boleh ni ramai juga. Bila tak boleh, mereka pun pergi ngadu Rasulullah, berapa banyak menawi ke orang baru ni, orang baru masuk Islam, mereka terlibat dengan perang juga, lalu diberi harta banyak. Rasulullah kata, adakah mafhumnya gini tadi, kamu suka kamu balik ke Madinah dengan harta yang kita ambil ni rampasan perang, ataupun kamu balik dengan orang yang paling dikasihi Allah, iaitu aku? Mereka mana? Mu nak balik Madinah, hak ikut join mu tu ialah aku ke ataupun harta? Jadi sahabat ni janda mikir, lama ni kita jual-jual nak ke benda rupanya. Kita ikut-ikut, tak boleh benda lari, ada benda sokong. Tak boleh benda lari, hidup kita padan ke benda. Rupanya di akhir umur, masa muda semangat sungguh 3 tingkat rumah, 3 tingkat ataupun 8 bilik rumah, sebab ada harta kan. Anak 2 orang je. Tapi silalah nak buat. Saya bukan anti dunia ni, saya bukan anti dunia, saya bukan anti dunia, dan kita suruh cari dunia. Tapi realistik tak keluarga awak kecil dengan rumah benda bapak gitu, di tua usia yang 60, anak pun tubik habis belaka, rumah pun berdebu habis, tak ada orang duduk. Lalah ambil keputusan, khabar bini yang kita hidup pondok, sedap sikit, mudah nak nyapu. Maknanya dunia ni ia akan kau kecil, betul tak? Di akhir usia kita kecil. Sebab kalau kita tengok jalanan orang-orang tua ataupun kita-kita lah, dia akan pergi pada balik rumah dah, kita tak kerja dah rumah. Kalau ada kebun-kebun sikit, lepas tu mari masjid. Tu je dunia kita dah. Tak ada dah kita tambuh dah. Jadi kita sedar, kalau orang muda kena sedar pergi kat awal, kejar dunia sila, jangan siapa menjadikan dunia itu sebagai matlamat. Kalau lah yang rasionalnya kita ataupun logiknya kita, apa yang kita kejar itu ialah untuk bawa akhirat. Kalau lah 8 bilik ni, Masya Allah, 8 bilik, kita ada laki bini, anak 2, contoh anak 2 bilik, kita laki bini ambil lah 2 bilik, sebilik tetamu, sebilik kita 4 bilik normal. Kalau 8 bilik, 4 bilik buat benda, 4 bilik ni boleh kita buat banyak benda untuk akhirat. Buat benda Ustaz? Tanyalah buat benda tak, fikir sendirilah akhirat kita. Akhirat fikir sendiri, saya bukan nak royak belaka. Masing-masing ada kan jalan yang Tuhan beri. Jalan untuk sampai ke akhirat. Sedekah,
sedekah. Sedekah ini kena ada sokma. Walaupun sehari kita kata hari ni hamba sedekah rupiah, sekian. Berdoa demo harta 5 juta. Ada dalam akaun 200-300 ribu, kurang 100 riyal sehari sekurang-kurangnya, sebab harta ni tidak akan berkurang dengan sedekah. Firman Allah SWT lagi, fa aminu billahi wa rasulihi wa nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Kata Allah Ta'ala lagi, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulullah serta kepada penerang cahaya, yakni Al-Quran yang kami telah turunkan kepadanya, yakni Muhammad. Dan ingatlah Allah dah amat dalam pengetahuannya dan segala apa yang kamu lakukan. Surah At-Taghabun. Allah tahu akan segala apa yang kita buat. Sebab tu saya kata tadi, kita rasa pada Allah ni tak sama hubungan, ataupun kita kata perasaan kita, yakin kita tak sama. Sebab itulah kalangan kita ada yang soleh, ada kurang soleh, ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang jahat, ada yang terlebih jahat. Sebagai contoh. Jadi berlakunya benda-benda begini kerana mereka tak sama dia dengan Allah. Dia punya, kita kata, hubungannya dengan Allah tu dekat ke jauh. Sebagai contoh, suami isteri. Kan kita ada bini tau. Bini kita, ada orang bahagia pada masa muda, bahagia 60 cerai. Kita kata 60, 3 tahun lagi nak mati ni. 60 kan umur mak aku 60-70 kata Nabi. Boleh ada cerai. Anak dekat nak mikir, dah ayah berapa cerai dengan mak, ayah tua baka dah. Dah cerai sebab berlaku perceraian apa? Dok sebulu. Bulu apa tak tahu. Dok sebulu, tak masuk kata, tak masuk ngang. Tapi 60 dah. Dah lama ni 40 tahun kahwin, apa benda dok sebulu je. Jadi kata sebagian ulama, antaranya Dr. Nasir Alwan sebut dalam kitabnya Tarbiyatul Aulad. Dia kata hubungan suami isteri ni dia akan jadi baik ataupun tidak baik berdasarkan suami tu ataupun isteri tu dia dengan Allah setara mana. Kalau suami tu rapat dengan Allah, isteri jauh, tak baik juga. Kalau suami baik, isteri tak akan tudung, jeng juga. Kalau isteri baik, solehah, semayang sebagainya, suami jenis lara, semayang lambat, jemaah tak ambuh, jemaah tak ambuh. Semayang jemaah ni tak say, orang ajak semayang, orang ajak jemaah tempat kerja pun kejap kita semua jauh pada Allah. Isteri baik, dia tak bahagia kat rumah tangga, tak bahagia. Jadi nak bahagia rumah tangga, kata Dr. Nasir Alwan, ialah suami dan isteri kena dekat dengan Allah. Ia ibarat piramid ini. Hak atas tu tinggi tu, mana suami isteri dia kena rapat bala ke Allah. Kalau dia dekat belakang dengan Allah, bahagia. Bahagia. Sebab apa kita nak bahagia? Bahagia ni sebenarnya bukan dunia je nak. Kita nak siapa? Duduk dalam syurga. Dahlah kita bini dengan susah dah. Beranak pinak pula. Rumah tangga lagi. Buat rumah dan sebagainya susah payah. Dalam syurga kita nak rehat. Nak rehat sama-sama lah. Itu maksudnya. Maknanya kena buat sebaik mungkin kita, sebagai suami ke, sebagai ayah ke, sebagai tok imam ke, ketua kampung ke, kita AJK masjid pun tak nama AJK apa, saya panggil ahli masjid, ahli qaryah dia panggil. Semua kena jadi baik mereka. Jangan tunding salah pada orang semua. Lambat pasang kipas ke, dah gua ni dah pasang kipas, blebeh hanya dah. Blebeh kita bila. Macamlah Tok Bila tu, dia remote control Tok Bila mari ni baru mikir anak aku, bini aku. Dia pun ada keluarga dia juga kan. Jadi jangan nyalahkan orang. Kita hidup ni nak bahagia ni resipi hak tak akhir malam ni. Sebelum kita jumpa lagi, resipi nak bahagia, kita jangan sibuk salahkan orang. Jangan sibuk cari salah orang. Walaupun dia atas nama. Lepas tu kalau salah ni senang. Kalau contohlah, maaf tak imam sebutlah. Sebagai tak imam tau, tak imam ni punya amanah, dia nak ke tak ambuh jadi tak imam ni kalau boleh, sebab dia baca Quran apa semua, dia banyak mikir, dia takut salah sikit orang pun lengah.
sikit je tebal nipis sikit je. Kawan tu dia alim lagi bahagian qiraat. Hai Tok Iman ni ra nipis. Jadi dia jadi imam bagi ke tak? Memang dia akan mikir gitu. Tapi kita sebagai imam, saya dah buat yang terbaik dah. Imam ni saya ngaji dah Quran, saya betul dah dengan ustaz. Jadi orang belakang kalau komen pun ya baik, saya terima. Jadi kita sebagai makmum dah so cari sidak imam lah. Kalau kita salah dengar aku, kat comel tak? Salah dengar aku, mungkin kipas mari masa dia sebut ra ni masa ngajar kita kak, mana ustaz sebut salah. Ustaz tu point hak salah tu nya kebel. Dia kedok dia kata gitu tu. Dia pun buang dengan member pas kedai kopi. Dah sehari ada dengar tahu ustaz tu ngajar benda macamlah dia hebat benar. Kita jangan cari salah orang. Cara orang ni senang je. Turun kaki banyak dah salah. Parking bahagian bang. Salah orang. Kalau kita sibuk ke salah orang, kita tak nampak salah diri. Orang tu dia parking mungkin cepat tak, jadi serak. Tapi kita kata nak nasihat lah, kali jangan parking gini ya. Jadi kita jangan banyak fikir orang, kita banyak fikir kita. InsyaAllah kalau masjid ni pun kata-kata nak makmur majlis ilmu, kita panggil orang ceramah, dengar kuliah, iklan sama. Kalau hari Jumaat kena iklan setiap malam. Ni untuk JK lah, boleh pahala tu, pengumuman tu boleh pahala. Kita ada kuliah tiap-tiap malam, jangan malulah mari percuma sahaja. Cuba iklan, tak jawab tak bila. Tiap-tiap malam kita ada kuliah free je tuan-tuan. Hari Jumaat hari Jumaat kan pas belakang kena buat apa bang? Marilah kita jemput tuan-tuan. Tapi jangan harap tahlil nak malam, malaikat mu mati, insya-Allah ada tahlil. Faham tak saya? Dia tanya dulu, ustaz anda ngajar, Ustaz Sabri ada tahlil tak lepas kuliah? Ada. Siapa mati? Ustaz Sabri mati. Kita pakat makan punah orang kita. Kalau ada tahlil dia mari berderu. Pernah saya ni tambah sikit gurau je. Saya lepas kuliah, saya ngajar-ngajar, kemudian kita jadi imam apa semualah. Jadi jemaah tak apa sesah je surah. Jadi saya maklum dah lepas kuliah kita ada makan tahlil. Jadi tak ada masalah lah. Jadi kita pun derah-derah lah sembahyang, faham dah. Habis sembahyang saya rasa cepat dah saya berhenti kuliah. Kemudian lepas je salam apa semua, baca doa, saya pun paling belakang penuh dah orang luar tunggu nak tahlil sekali. Mari mana dah tahu hamba Allah ni. Rupanya dia ada masjid bersebelahan tu. Dia surah tu bersebelahan masjid. Orang masjid tu derah-derah sudah beri salam, mari lalu ke surah ni nak tahlil bersama-sama. Saya kata waradun wa barkum jeng. Saya ni kadang malu. Tak, saya kuliah sini sebagai contoh, ada orang kita surah belah tu, masjid belah ada tahlil malam ni, lepas kuliah tak mari, saya dah pergi malu. Kita dah start mari mana? Masjid Bala Besar. Dan ni surah lain. Kita ni bahagian perut jangan diutamakan sangat kok. Ni kok kalau sekarang kalau ada tahlil bagai contoh lah, mana-mana pun sama je kita ni perangai, tak berubah. Nasi kan 2, 3, 4 lapis, ni menang lapis kan, sebaris. Tengok jemaah tak cukup. Tapi bahan kita seplastik dulu. Amba rumah ada anak, ada bini, pot dara, tok saudara ada lelaki. Allah, kalau boleh tak apa, wirau lain, payuh jadi jiwa gitu. Sebab itulah kita ni kena berlatih, belajar. Bukan kata kita ni baik ataupun kita kata tak baik, tapi kita belajar nak jadi lebih baik. Nak jadi lebih baik daripada kemarin, daripada dulu, esok tu lebih baik. Sebab itulah orang panggil kuliah ni nak mendidik, bukan sekadar didik, kita nak buka minda kita bahawa kita ni boleh jadi yang lebih baik lagi. Jadi sekadar itulah yang boleh saya sampaikan, yang baik itu datang pada Allah. InsyaAllah kita berjumpa lagi, ada rezeki insyaAllah pada raya ni ke, insyaAllah. Hadza wabillahi taufiq. Allah fa'ana ma'alantana wa alimna ma yanfa'una wa hadina lisratil mustaqim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi